Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada pelajar semua, minggu ini saya akan bawa satu lagi tajuk yang menarik, iaitu berkait tentang teknik olahan perenggan isi. Kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah kita punya nota untuk segmen kuliah cikgu pada hari ini, dalam minggu ini. Okey, ini gambar cikgu yang insyaAllah. Okey, alright. Baik. Dalam perenggan isi terdapat 7 ayat. Okey, perhatikan. Yang pertama ialah ayat topik isi ataupun disebut sebagai ATI. Yang kedua ayat huraian utama. Kita sebut dia sebagai ayat huraian utama AH1, AH1. Ayat huraian yang kedua adalah ayat huraian sokongan AH2. Manakala ayat yang keempat ialah ayat huraian provokasi. Okey. Ayat huraian provokasi ini kita sebut sebagai HH3. H3. Ayat yang kelima ialah ayat huraian solusi, iaitu ayat huraian yang keempat. Ayat yang keenam ialah ayat contoh, dan ayat yang kelima ialah ayat penegas ataupun AP. Ayat contoh tu AC. Okey, dalam badan karangan itu, untuk pemahaman kepada semua pelajar, badan karangan itu terdiri daripada 7 ayat ini. Okey, 7 ayat ini. Jadi, untuk nak mendapatkan karangan yang cemerlang dalam satu perenggan isi, sekurang-kurangnya pelajar menulis 7 ayat ini. Okey, cikgu akan tunjukkan dan perjelaskan satu persatu apa ayat ini. Ayat topik, ayat utama, sokongan dan sebagainya. Okey, kita tengok slide yang ketiga. Untuk ayat topik isi utama ataupun AT, kebiasaannya dimulakan dengan penanda wacana ini. Penanda wacana, iaitu sebagaimana yang kita ketahui. Yang kedua, lazimnya dalam keadaan. Yang ketiga, umum mengetahui bahawa. 3 bentuk penanda wacana ini adalah penanda yang mengambil kira untuk memulakan perenggan isi pertama. Hanya untuk memulakan perenggan isi pertama saja. Manakala untuk perenggan isi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-8 dan seterusnya, kita gunakan penanda ini. Di samping itu, pada pendapat saya, antara, selain itu, seterusnya. Ataupun isi yang terakhir, macam itulah kan. Jadi itulah antara penanda wacana yang boleh anda gunakan untuk pemerengganan ayat topik utama isi. Ini kamu akan jumpa di setiap perenggan isi lah. Slide yang ketiga, ini kita boleh tengok contoh. Contoh di mana penggunaan penanda wacana tadi dan bagaimana pula ianya dikaitkan dengan ayat topik. Pada perenggan yang pertama, saya bacakan. Umum mengetahui bahawa usaha untuk mengekalkan permainan tradisional adalah peranan sekolah agar mengadakan kegiatan co-curricular yang berkait permainan tradisional. Ini kalau kita tulis pada perenggan yang pertama lah. Kalau perenggan yang berikutnya, perenggan yang kedua, ketiga, selain itu, usaha yang dapat dilakukan adalah peranan pihak Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan agar mengadakan pesta permainan tradisional di peringkat negeri atau kebangsaan. Satu lagi contoh ialah
Seterusnya itu, kerajaan juga perlu membina lebih banyak kemudahan untuk permainan tradisional. Okey. Ini adalah ayat topik. Okey, yang mana ayat topik ini ditulis pada setiap perenggan. Okey, setiap perenggan. Ini adalah ayat yang pertama lah di dalam perenggan-perenggan isi tadi. Okey, seterusnya ayat huraian utama ataupun AH1. Okey, di sini adalah contoh-contoh penanda wacana. Pertama, hal ini dikatakan demikian kerana hal ini bermaksud. Dalam konteks ini, bertitik tolak daripada itu, hal ini penting kerana keadaan itu sudah pasti, keadaan ini seterusnya dapat. Okey, antara contoh AHU tadi ialah hal ini dikatakan demikian kerana jiwa para pelajar yang ingin mencuba perkara baru akan tertarik perhatiannya untuk menyertai kegiatan co-curriculum berdasarkan permainan tradisional ini kerana mereka kurang terdedah dengan permainan-permainan tersebut. Okey. Kita tengok lagi contoh yang kedua, AHU ni, AHU ni, ataupun ayat huraian utama ni. Dalam konteks ini, para pelajar sekolah yang menyertai pesta tersebut akan diberikan ganjaran sijil penghargaan yang sedikit sebanyak dapat membantu mereka dalam melanjutkan bla 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 bla. Okey. Sudah tentu pelajar hairan kan kenapa saya gunakan tema permainan tradisional ini sebagai perbincangan kita pada sesi PDPR pada minggu ini. Okey. Saya mengambil kira kerana kamu sekurang-kurangnya dapat membanding beza antara ayat topik utama tadi, okey, ayat isi topik utama tadi sekali dengan huraian ayat huraian utama tadi. Jadi kalau cikgu ambil tema-tema lain rasanya ianya tidak sinkronis, okey, ataupun tidak ada berlaku pertautan antara tema 1, tema 2 macam itulah. Okey. Baik. Seterusnya slide yang ketujuh, ayat huraian sokongan. Ini ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga ini, ataupun AH2, ini adalah contoh-contoh penanda wacana. Di samping itu lagi pun tambahan pula walau bagaimanapun. Namun demikian jika dilihat dari sudut lain walaupun begitu. Okey. Ini biasa, lumrah kepada pelajar untuk menulis penanda-penanda wacana ini kerana penanda wacana ini sangat-sangat begitu hampir kepada pelajar. Okey. Baik, kita tengok contoh-contoh ayat. Contoh AHS ialah, di samping itu, tindakan ini bertujuan memastikan semua pelajar di sekolah akan menyertai satu permainan tradisional sebagai aktiviti co-curriculum mereka. Itu contoh AH. Maksudnya, ayat huraian sampingan tadi, dianya menyokong ayat huraian utama tadi. Dia menyokong. Okey? Dia sokong. Ini contoh lagi satu, kita gunakan penanda wacana tambahan pula. Tambahan pula langkah ini berupaya untuk mencungkil bakat-bakat baru pada masa yang sama, menggalakkan remaja meminati permainan ini. Okey. Jadi mana-mana saja, sama ada kamu nak gunakan walau bagaimanapun, namun demikian, jika dilihat dari sudut lain, tambah saja ayat-ayat yang berupa ayat huraian sokongan. Okey. Slide yang ke-9 iaitu ayat huraian provokasi. Baik. Selalunya pelajar kurang ataupun tidak pernah menggunakan ayat provokasi ini. Okey, ayat provokasi ini ialah seolah-olah macam mana kalau orang tu bergaduh, ada orang yang akan menjadi orang kedua, iaitu menjadi batu api. Jadi orang yang menjadi batu api ini biasanya dia akan keluarkan kata-kata
apa nama ni, kata-kata provokasi. Dia kata, apalah kau ni, itu pun kau nak boleh lawan kah? Apalah kau ni, itu pun kau nak boleh makan kah? Macam tu. Jadi itu adalah ayat-ayat provokasi. So di dalam penulisan karangan, ayat provokasi ini juga sangat-sangat penting. Okey. Baik, kita tengok. Ini adalah beberapa contoh penanda wacana yang bersifat sebagai provokasi. Pertama, sebaliknya. Okey, ingat ya. Yang kedua, ironinya. Yang ketiga, kontradiksinya. Yang keempat, sebaliknya. Dan yang kelima, cuba kita bayangkan. Jadi, kita tengok contoh ayat. Okey. Ini adalah contoh-contoh ayat. Okey. Sebaliknya, jika permainan tradisional dibawa hingga ke peringkat antarabangsa seperti permainan wow dan permainan sepak raga juga dapat membantu mengekalkan kewujudan permainan tradisional. Jelas kan? Okey. Kita tengok lagi ayat yang kedua, contoh yang kedua iaitu ironinya, jika kempen yang terancang tentang permainan tradisional ini diadakan oleh pihak berkuasa, maka masyarakat akan dapat mengetahui sejarah permainan tokoh dan sebagainya. Ya, dapat mengetahui sejarah permainan tokoh dan sebagainya. Ini ayat provokasi lah. Mudah saja kan? Jadi salah satu indikatornya ialah kita gunakan perkataan jika. Okey, jika. Jadi untuk nak ingat kembali tentang penanda wacana ayat provokasi itu, inilah contoh-contoh penanda wacananya, sebaliknya, ironinya, kontradiksinya. Okey. Baik. Untuk ayat huraian solusi, iaitu ayat huraian yang keempat, ini solusi ini dia adalah ayat cadangan. Cadangan ya. Contoh penanda wacana ialah oleh hal yang demikian dalam konteks ini, oleh itu dengan itu. Jadi pelajar tak boleh sewenang-wenangnya menggunakan penanda wacana ini jika tidak kena pada tempatnya ataupun jika tidak kena pada ayat yang ditulis tu. Jadi pelajar kena berhati-hati. Okey, penggunaan penanda wacana tu penting kerana membantu calon SPM ataupun pelajar untuk menyambung apa ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya. Okey. Jadi memudahkan pelajar. Jadi kalau ada pelajar yang tak dapat ingat tentang fakta-fakta huraian berikutnya tetapi dia ingat tentang bentuk-bentuk penanda wacana, jadi secara tidak langsung memberikan idea kepada pelajar berkenaan ya. Sangat membantu. Okey. Baik, ini adalah contoh ayat huraian solusi tadi AHS tadi. Oleh hal yang demikian, okay, nampak ya, tindakan mengadakan kegiatan kokurikulum berdasarkan permainan tradisional di sekolah berupaya mengekalkan kewujudan permainan ini pada saat masa yang panjang. Nampak ya? Ayat itu lebih pada menyokong, memberikan cadangan, okay? Solusi. Dengan itu, usaha memperkenalkan kepada para pelancong melalui program pelancongan tak kenal maka tak cinta. Itu adalah contoh penanda peribahasa. Ya, dapat menjadikan permainan tradisional berada dalam taraf antarabangsa. Ya, abaikan G itu antarabangsa. Okey. Berikutnya ialah ayat contoh. Jadi ini ayat contoh biasanya ayat yang ke-6 dah ni. Ayat contoh ni misalnya penanda wacananya ada banyak ya. Sebagai contohnya ataupun contohnya, analoginya, misalnya, tamsilnya ya. Biar kita ambil contoh, biar kita lihat seperti ini semua adalah ayat-ayat penanda-penanda yang bersifat sebagai menjurus pada ayat contoh. Baik, kita tengok Contoh permainan tradisional ialah permainan congkak, mencipta wow, sobek atau bermain sepak raga. Okey, satu lagi, peranan yang dimainkan melalui media massa dalam menyiarkan program yang memaparkan permainan tradisional dan sukanika berteraskan permainan tradisional seperti program telematch, tunjuk cara bermain dan sebagainya.
Sebagai analoginya, mengibarkan jalur gemilang, mengadakan pameran sempena ulang tahun kemerdekaan negara ataupun menyertai perarakan dalam sesebuah pesta. Ini adalah bentuk-bentuk ayat contoh. Ya, mudah saja. Baik. Berikutnya adalah ayat yang terakhir, yang ketujuh. Ayat terakhir ini adalah ayat penegas. Ayat penegas ada beberapa contoh penanda wacana. Misalnya, jelaslah bahwa kita haruslah tuntasnya, kesannya, natijahnya dengan berbuat demikian. Okey. Ini adalah contoh-contoh ayat penegas, penanda wacana ayat penegas. Banyak lagi lah, ya, banyak lagi, ya. Yang berbentuk penanda wacana ayat penegas tu. Jadi ini adalah contoh yang boleh kamu hafal, ya, boleh kamu gunakan dalam penulisan karangan. Kita boleh tengok di sini. Okey. Ayat penegas ni dia juga disebut sebagai ayat kesimpulan perenggan isi. Okey. Jangan lupa ayat penegas juga disebut sebagai ayat kesimpulan perenggan isi. Baik, kita tengok contoh. Jelaslah bahawa tindakan mengadakan kegiatan ko-kurikulum berdasarkan permainan tradisional di sekolah berupaya mengekalkan kewujudan permainan ini pada saat masa yang panjang. Tuntasnya peranan pihak Kementerian Kesenian Kebudayaan dan Warisan amat penting dalam mengekalkan kewujudan permainan tradisional. Natijahnya semua informasi ini memberikan satu kemudahan baru kepada masyarakat yang mungkin boleh menimbulkan minat dan penghargaan mereka terhadap permainan tradisional. Jika kita gabungkan semua contoh-contoh tadi, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 7 lah. Dah sampai 10, okey? Jika kita gabungkan tadi, dia akan jadi satu badan perenggan yang lengkap. Okey, mengandungi ayat topik isi, ayat huraian utama, ayat huraian sokongan, ayat huraian provokasi, ayat huraian solusi, ayat contoh dan ayat penegas. Jadi kepada pelajar semua, cubalah, ya, berjinak-jinak menggunakan teknik ini, ya, teknik untuk memberikan menulis ataupun menggarap perenggan isi ini. Okey, itu saja. Demikian daripada cikgu untuk minggu ini, iaitu berkait tentang teknik olahan perenggan isi karangan. Okey, terima kasih. Bye-bye. Tugasan akan menyusul, juga akan bagi dalam bentuk link saja. Okey, terima kasih.